Okay. Right. So silakan Tuan Firdaus, Mr. Pipeman daripada Johor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, berkenaan dengan topik Business Survive pada hari Sabtu tempoh hari yang kita discuss secara Zoom meeting. Di sini saya ada 3 soalan. Silakan. 3 soalan berkenaan preparation MCO. Okey. Okey, first kita mula assume government akan buat MCO, total lockdown dalam masa terdekat ni, but diorang tukar daripada total lockdown kepada SOP yang lebih ketat. Okey, di sini sebenarnya yang menjadi kerunsingan kepada saya, saya first masalah manpower lah. Alright. Okey, manpower memang totally dia orang buat lockdown ke tak lockdown ke memang jadi isu kepada manpower. Jadi sekarang ni saya tersekat bila dia orang buat lockdown, kita tak tahu tempoh lockdown tu bila dia punya end dia, ending dia. Jadi persediaan macam mana yang patut saya buat untuk mengharungi satu situasi yang mana kita tak tahu dia punya ending dekat mana. Saya takut bila saya buat decision, in the end kita tak tahu ending dia, mungkin dia continue. Adakah patut saya maintain dengan manpower sekarang sedangkan memang saya punya kerja tu memang agak struggle, yang mana struggle saya kena standby 24 jam. And then kalau saya tak tambah manpower saya boleh bertahan dengan manpower sekarang, cuma dia akan jadi weak. Dia akan jadi weak. Okay. Yang kedua berkenaan untuk subkan kerja. Untuk yang kedua apa? Saya subkan saya punya kerja. Adakah itu pilihan yang sepatutnya untuk saya subkan saya punya kerja kepada company lain? Yang mana ialah dalam keadaan sekarang ni, kalau kata mungkin saya boleh subkan pada company lain, so saya ada chance untuk control saya punya financial. Faham. Alright. Tapi dalam masa saya risau juga, kalau kata saya memang tak dapat, mungkin saya lepas. Tapi subkon saya akan mengalami kesulitan lah, yang mana dia akan memburukkan nama saya. Faham. Alright. Yang ketiga. Okey. Betul. Sekarang dalam keadaan sekarang ni, adakah patut saya kontrol dalam 60% saya punya financial? 60% daripada saya punya expenses bulanan, ataupun saya just manage 50-50, ataupun 80% daripada keadaan financial tu, macam mana Coach Kimi? Alright, yang you masukkan control by percentage tu, control untuk apa? Dari segi apa? Okey, contoh biasa saya spend 100 sebulan. So dalam keadaan yang kita tak tahu, dalam keadaan financial yang kita tahu kita punya kemampuan financial, contohlah 100 ataupun ada 500. So biasanya saya spend satu bulan 100. Adakah saya kena cut jadikan dia RM80 ataupun RM50 ataupun RM30? Faham. Tapi bila saya buat macam tu, dia akan mengganggu saya punya operation. Right, faham. Okay, so kita jawab dulu soalan pertama. Macam mana dengan dari segi existing team, existing manpower? Ini adalah ratio antara team dan project atau team dengan business. So to be frank, kita akan jelas macam, let's say you submit tender. So you bila bidding tender atau you propose a few projects. Kat situ kita ada keberangkalian, kita tahu projek ni kemungkinan besar dapat atau tidak. Right, anda kata dapat, rezeki boleh jalan macam biasa. Anda kata tak dapat, then it's pening. Tapi cerita dia, job ada, tapi risau dengan manpower. To be frank, dia menjawab soalan ketiga dahulu. You kena tengok dulu dari segi financial. Alright, duit masuk berapa banyak. Let's say you bid project, you bid tender, ini adalah memang confirm masuk. Tetapi confirm masuk ni, you kena tahu confirm progress payment tu macam mana. Right, I believe dalam construction kita baik dengan progressive. Alright, kalau normally piping macam mana? Still progress kan? Betul. Okay,
progresi macam mana, based on you punya macam mana you punya job stage lah. Kalau you siap macam ni, you baru boleh claim. Tapi normally kita dalam bidang industri yang sama last time, bila kita dalam construction, kita ada timeline. Okay, kalau kita buat projek macam ni, most probably dalam 2 bulan setengah boleh siap. So bila dalam 2 bulan setengah boleh siap, kat situ untuk 2 bulan lah gaji dah kena secure. Alright, so bila dah kena secure, kita dah tahu dah, okay, kalau 2 bulan gaji dah kena secure, berapa total 2 bulan? Let's say lah total 2 bulan 100,000, 50,000. So bila kita tahu 50,000, stage progress tu kita dah kena tahu. Oh, nak 50,000 sebenarnya kita kena siapkan bulan pertama 30%, bulan kedua 30%, baru boleh dapat claim 40,000, 30,000, gaji 10,000 boleh buat saving. So kat situ sebenarnya fokus you bukan pada manpower, fokus you bukan pada financial, fokus you adalah pada operation. You kena ensure team boleh siapkan 30% pada bulan pertama. Macam mana nak siapkan 30% bulan pertama? Macam impossible lah. Okay, macam impossible. Okay, mungkin kena tambahkan team. Mungkin construction kadang-kadang perlu tambah team untuk lajukan progress. Kadang-kadang perlukan machines untuk permudahkan proses. Daripada cangkul sendiri baik pakai backhoe. Daripada welding satu mesin baik pakai 2 mesin. Kiri kanan jalan serentak, boleh jadi. So macam mana innovation yang you boleh buat untuk lajukan progress. Let's say macam last time kita buat macam myself, I ada company aircon. Macam mana kita nak dapat untung besar dengan servis yang takap macam tu? Harga tak boleh ubah. So kita innovate, kita beli tools yang lagi mahal. Walaupun import daripada China, walaupun ambil masa sedikit, walaupun kena invest a few thousands, tetapi job tu daripada 1 jam 20 minit boleh dijimatkan kepada 40 minit. 40 minit punya kerja boleh dijimatkan ke 15 minit. So it was an investment. So macam mana you nak perlajukan operational part? Part operation ni. Operation laju, for sure you kena invest sedikit. You kena invest pada manpower atau you kena invest pada teknologi. Alright? Atau machines. So bila you invest, sebenarnya you dah secure akan datang. So it's not related dengan manpower sangat pun. Alright? Kita kena jaga kita punya deadline saja. So macam mana nak jaga deadline adalah tengok balik macam mana SOP kerja. Kata, Kimi, yang ni dah tak boleh nak percepatkan dah. Memang itu je paling laju. Ini memang ikut prosedur. Kalau laju lagi ni dia akan lain langgar cara. Mungkin you kena upgrade skill man you. Alamak, macam ni payahlah kau kena multitasking supaya kita boleh jimatkan pekerja. Ini menjawab soalan pertama pula. Contoh, dia ni pandai welding je. Lepas tu kerja-kerja lain aku dah tak nak buat lah, bos, kata. So tak boleh. You kena multitasking. Alright? Kau lah bawa behung, kau lah welding. Contoh. Kau pandai welding kan? Okey, sekarang ni aku nak minggu ni kau belajar bawa behu supaya aku boleh jimat. Bajak ada kat store. So lepas ni kau yang bawa behu, kau yang welding. You boleh jimat kos kat situ. Itu pertama. Tapi okey, macam multitasking ni. Kalau kata kita tambah beban kerja, staff ni kadang-kadang dia akan banyak dia punya. So adakah macam saya perlu tekan benda tu ataupun saya gunakan faham, no, you kena pergi buat. Alright. Macam tu. Dia ada 2 cara. Satu cara Cina, iaitu you tekan you. Nak tak nak you berhenti. Itu cara Cina. Cara Mat Saleh, dia akan rewards. Okey, tak apa Mat, kau tolong aku sangat-sangat, kau tolong macam ni, nanti aku bagi kau bonus. Boleh jadi sebab sebenarnya daripada you bayar budak bawa behu dan you bayar welder cost about, let's say lah, sebulan tu dalam 3,500. What if budak bawa behu tolak tepi, 1,500 you dah jimat, you bayar 2,000 je untuk welder. So okay, kau lah bawa behu, kau lah welding, aku bagi kau 2,000. Bagi kau 2,500 gaji. Bonus 500. So kat situ dia menjadi penaik semangat. Boleh lah dah halal pergi site. Boleh juga bawa behu, boleh belajar juga. So sebenarnya benda tu rewards, tapi sebenarnya dia lebih kepada emotional intelligence. Alright, maksudnya you pandai pujuk. Pujuk dia, bagi semangat. Aku sukalah cara kau welding, and aku tengok kau macam boleh bawa behu je. Kau boleh tak bawa behu? Belajar, jom aku ajar kau bawa behu. No, you pandai tackle dia macam mana you nak. Sebenarnya benda ni it's all plan. Okay, kita dah sangkut ni budak bawa behu, kita kena buang duit lah. Dia bawa behu, lepas tu dia lepak je tunggu job. Sampai part dah habis korek, dia melanguk main PUBG. So better keluarkan. Budak yang welding pula kena tunggu sementara nak korek.
So kat situ dia dah jadi buang masa. So kau lah bawa bihun, kau lah welding. Itu normally terjadi. Alright. Lepas tu pula ada cakap budak ni kongsi, budak kongsi ni dia just macam ni je. Ni tolong, okay, tolong angkat, tolong ni. Lepas tu tak ada apa. Budak jaga jalan seorang, budak kongsi seorang. Nak backup. So what if budak jaga jalan tu lah juga budak-budak backup. Bukan dia banyak sangat pun nak kerja backup. Itu ramai because ini yang ramai kita tengok pada orang-orang yang kerja pipe. Melanguk 3-4 orang. Tunggu isap rokok. Dah belum, nak kena tolong. Nak ambil pelayar isap rokok. Banyak isap rokok daripada buat kerja. You know? Betul. So Betul. you kena multitasking. To be frank, like macam myself, I work with Chinese, diorang semua multitasking. Tak ada masa kita isap rokok. Isap rokok waktu rehat. Aku tak bayar gaji korang untuk isap rokok. Itu my boss lah, Indian dengan Cina Bukit. Aku tak bayarlah gaji kau untuk isap rokok waktu rehat. Memang well disciplined Indonesian. Bukan Melayu lah. Alright. Tapi kalau Indonesian, sorry to say yang memang tak sekolah boleh dibentuk lagi kan orang Melayu yang sekolah walaupun level SPM. It's all about sebenarnya bukan orang tu. Sebenarnya cara kita nak educate mereka, cara kita nak bentuk mereka. Cara Cina dia keras. Kau nak buat tak nak keluar. Tu je. Cara Mak Saleh dia pujuk. Dia pujuk dan bagi rewards. Alright. So you boleh guna either these two ideas. So soalan pertama adalah macam mana nak segi buang atau tak. Sebenarnya to be frank kena tengok balik macam mana operational part. Mana yang boleh fit. Kalau kerja buat pipe pecah, korek, tunggu pipe nak loading dan semua perlukan berapa ramai. Normally kita perlukan dalam 8 orang agency. Alright. Tiba-tiba tengok kerja kena siap lah masa 5 jam. Bila you datang site tengok dia yang tak buat kerja. Sebab kenapa tak buat kerja bukan dia malas. Dia terpaksa tunggu orang ni siap dahulu baru dia boleh masuk. Kita tak boleh salahkan dia. So kat situ kita rotate balik. Kita tengok balik. Kita tai chi balik. Okay, sementara pada kau tunggu, baik kau yang tolong buat sekali. So that you tengok kat mana part yang you boleh. Kalau yin yang tu dia berpusing tau. Dia berpusing. Dia takkan pernah putus. Dia akan melengkapi. Ini cara my boss saja. Kimi, you tengok ini yin yang lah. Dia melengkapi tau. Dia bukan dia memisahkan. Baik-baik, buruk-buruk tak. Dia saling melengkapi sebenarnya dia kata. So kalau you tak pandai buat ni, dan kena pandai lah. Kena cari jalan lah mau pandai. Tu selalu my boss cakap lah. You janganlah cakap tak pandai, you tak pandai buat dan asyik cakap tak pandai je. Tu nama dia you bodoh, you tak nak belajar lah. So you kena saling melengkapi. Kalau you tengok dia pandai buat kerja, you belajar. Dan you sebagai boss, sebelum you buang orang yang kurang kerja, make sure orang yang you nak dia ambil kerja tu, okay, Mat, kau nak tak kalau aku bagi kau naik gaji 500 sebulan, kau belajar cara nak bawa behu. Atau aku bagi kau gaji 500 sebulan extra. So dia ada inisiatif nak belajar sendiri. Mana nak tekan dia, mana nak tekan ni, kena macam ni, dia akan belajar sendiri. Okay bos, saya dah belajar dah bos. Okay, dah belajar. Dan bagi tahu kat Mama Behu tu, bagilah 30 hari sebelum warning. So kita akan berhentikan dia. So that dia boleh well prepared and so on. Mungkin ada ketidakpuashatian tetapi jangan risau, it's normal. Akan ada orang tak puas hati. Orang sentiasa tak puas hati, jangan risau. So you buat decision untuk syarikat you. Mereka tak puas hati, mereka tak duduk dekat you punya seat. Jangan risau. So you do the best decision. In fact, like macam kita punya pekerja dulu. Kerja bagus, tapi kita buang. Sebab kenapa? Dia tak pandai nak jaga barang. Asal dulu kita ada kilang besi. Kita ada 1 ekar kilang besi. Potong besi, potong. Ini besi banyak lagi bos. Ini sikit-sikit tak ada halnya. Kita boleh jual besi buruk. Kalau you mau duit sangat pun kita boleh jual besi buruk. Dia menganjing kita pertama. Dia tak rasa hormat kita. Nombor 2, dia tak pandai nak jaga. Nak jaga walaupun beza itu dalam 3 inci je. Kalau you pakai balik boleh dapat satu besi raw baru. Besi baru yang baru. Alright. So kat situ sebenarnya manpower ni dia kena bijak untuk utilize diorang punya bidang betul-betul. So macam myself, kalau you tak pandai nak create something, let's say saya ambil pekerja macam Bangla. Kita cakap, okay, waktu kita interview kerja, dia memang expert dalam welding. So, you boleh buat apa lagi? Saya ni welding sajalah bos. Okay. Boleh buat kereta? Oh, tak pandai lah. Boleh cakap telefon? Sikit kurang lah. Okay. Boleh tulis? Oh, tulis tak boleh. Apa yang you boleh? Boleh masak? Okay, boleh masak. Okay, now, budak-budak punya makan, mau kerja on-site, you masak. Make sure sebelum keluar, you dah ready bekal. I belanja makan dapur semua.
Tapi you masak. Sebab kenapa? Kalau you masak, mereka boleh makan dekat tepi tempat kerja. Mereka tak turun pergi kedai mamak bawah, kedai Melayu bawah. Kita dapat jimatkan 20 minit masa bekerja. You kerja kat site, 20 minit tu penting tau. 20 minit kat site, pergi makan, naik kerja, tiba-tiba pukul 4, sepatutnya 4.30 pergi kerja. 4.10 hujan. 20 minit dah buang. Ruginya, aduh, kalau 20 minit ni budak-budak ni buat kerja kat site, tak buang masa pergi bawah makan, siap dah kerja kat site. Terpaksa extend 1 hari. Rugi logistik, rugi manpower, betul? Construction biasa kita punya enemy pertama sekali adalah cuaca. Nombor 2 adalah trafik. Lambat, jam. Lepas tu dah sampai site, orang kacau barang kita. Oh, tunggu. Lori ni nak loading dulu. Loading dah 1 jam lebih. Biasa trafik. Nombor 3, orang kacau barang kita. Dah parking sini. Esok datang barang kat tempat lain dah. Esok datang barang dah hilang. So, a lot of benda yang unexpected waktu construction. Sebab tu harga dia mahal. So, you kena tahu macam ni nak operational part tu sangat penting. Dalam construction, to be frank, dia boleh untung banyak gila kalau you pandai jimatkan masa. For sure, invest dalam machines, invest dalam manpower, kategori apa tau? Kategori skillful. Ramai orang invest dalam kongsi dah lah, gaji walaupun tak banyak. Gaji slightly 1,000, 1,200, tapi kalau you sampai ada 5-8 orang kongsi, baik you ambil 2 atau 3 skill man. Kerja-kerja kongsi, kerja sapu, bukan orang tak boleh sapu. Bukan orang tak boleh kemas-kemas. Sebab orang rasa pangkat mereka tinggi. Itu yang tak boleh. Right? So, you kena pandai. Kalau macam ni, Masyaf, kita tak ada kongsi. Dulu kita punya construction, 5 orang, 8 orang skill man, 2 orang je kongsi. Bos, 2 orang kongsi cukup ke? Ustaz, tak cukup. Bukannya dia, memanglah dia tak ada 4 tangan, dia ada 2 tangan. Tapi you kena pandai manage lah. Right? So, diorang akan pressure, waktu pressure tu lah diorang akan cakap, oh rupanya cara macam ni boleh guna, mudah je. Oh rupanya boleh je, tak payah panjat nak pegang-pegang tangga. Saya mau panjat kasih pegang tangga. Ya, instead of security, safety, betul. Tetapi kalau dia merugikan you, buat apa? Memang kita bos ni tak bertanggungjawab lah, tak jaga safety pekerja. Tapi kalau you pandai parking tangga kat tempat yang betul dan you panjat hati-hati, tak jatuhnya. Ini ramai debate dengan my team. Bos tak tahu saya jatuh bumbung itu hari. Macam mana aku nak tahu kau tak bagi tahu? Itu pertama. Nombor 2, kau kata bumbung ke aku yang atas bumbung? Kalau aku kata bumbung, aku for sure akan hati-hati. Takkanlah kau kata bumbung ada orang kat bawah nak tukang sambut kau? Taklah. Pastilah aku kena hati-hati kat atas. So kat situ sebenarnya dia banyak gila excuses orang ni. So kita sebagai majikan ni kita kena fikir baik. Okay, kau nak panjang bumbung, kau tahu benda tu bahaya, dan mana harness? Mana kau punya helmet pun tak pakai. Betul kau nak komplain takut jatuh lah apa. Right? Apa safety semua tak nak pakai, dah beli tak nak pakai. Tapi kau komplain takut jatuh. So budak-budak ni normal, mereka akan cakap benda yang sama. Alright, mana-mana site kita pergi pun akan cakap benda sama. So dari segi nak buang kerja, ambil pekerja, cari banyakkan expert supaya boleh jimatkan kongsi punya manpower. Kongsi ni yang baik buat duit. Dia orang lah yang paling sebenarnya orang banyak spend duit. Okay. Soalan kedua. Silakan. Okay, soalan Okey, andai kata sekarang ni untuk dapatkan skill worker tu, saya punya idea. Contoh saya ada tim repair. Repair tu maksudnya tim yang buat action lah dekat site. Respon team. Okey, dalam satu tim tu ada 3 orang. Driver, striker, helper. Okey, so macam coach cakap tadi, untuk kita nak jimatkan team and then bagi dia ada skill. Saya punya idea, kalau saya rotatekan, saya ada lagi satu team, maksudnya team tu team finishing. Maksud finishing ni maknanya bila kita pecah, potong tar apa semua, kita kena fix balik. Macam asal lah. Betul. Asal. Jadi saya rotate team repair ni, satu orang dia akan masuk. Ya Allah, sorry coach. Okey, satu orang tu dia akan rotate. Maksudnya hari ni dia masuk team respon team. Besok dia akan masuk team finishing. Lusa dia akan masuk respon team balik. Maksudnya saya rotate 2 orang. Macam mana coach punya pendapat? Boleh. Dengan tujuan yang mana setiap team members ni dia tahu okey dia buat kerja macam ni, so in the end apa yang dia kena buat. Dia buat kerja macam ni, so dia pecahkan batu ni, so in the end dia tahu bila pecahkan batu ni aku kena buat macam ni. So
aku tak boleh pecah besar-besar. Bila aku pecah besar-besar, nanti aku juga yang kena buat. Yes. Nampak tak? Macam tadi cakap pasal Ha. tangga. Diorang ni bila manusia, bukan diorang sajalah, manusia ni bila diorang dalam keadaan pressure, bila diorang keadaan tertekan, diorang akan fikir yang out of box. Alright? Tapi dia akan ambil masa sedikit lah kalau orang tak biasa. Cumanya untuk jadikan out of box, to be better, kita sebagai majikan kita kena upfront. Upfront, okay, kenapa aku buat macam ni supaya kau macam ni? Kenapa benda ni terpaksa? Bukan aku nak terpaksa sebab keadaan macam ni, macam ni. And benda yang paling ramai majikan tak buat adalah EQ atau EI, emotional intelligence. Maksudnya kita tak pandai main emosi pekerja tu. Mat, macam ni Mat, kau pun nampak kan COVID dah berlaku pada tahun lepas, banyak company susah nak survive, banyak orang kena buang kerja. To be frank Mat, aku tak nak buang kerja, aku tak nak korang kena buang, tapi aku perlukan bantuan korang, bukannya korang je perlukan bantuan aku. So you main emosi tau. Ini apa yang berlaku dekat syarikat. Aku takkan boleh survive, aku takkan boleh bayar gaji kau kalau kita tak buat kerja macam ni. Kita kena tukar cara kita kerja. Aku nak kau dalam tim aku nak kau lama dengan aku. You main dengan emosi tau, and you transparent. Benda ni ramai orang tak buat. Right? Bila nak waktu transparent, kira pekerja wajib tahu masalah syarikat. To be frank. Alright, tu ramai kita tak buat. Orang cakap, ni orang tak boleh tahu ni masalah syarikat. To be frank, kalau you cuba buat macam ni, mereka pun ada rasa simpati. Sebab kenapa? Mereka pun manusia. Kasihan juga bos aku. Tak apalah, tolong lah. Sebab benda ni berlaku waktu myself waktu tu masuk hospital, kena pneumonia paru-paru. Seminggu admitted. You know what? Bila kita tahu cakap, Kalam, I call my workers lah, Kalam, sorry, saya ingat saya kena, you rehat lah 7 hari. I kena masuk hospital lah. Kita punya job ni I tak boleh nak handle. I tak boleh nak angkat beli barang, I tak boleh nak order besi, I tak boleh nak call client and so on. I tak boleh sebab I sangkut ke hospital, ini paru-paru punya hal. Alamak, macam mana bos? Tak apa bos, you rehat saja. You know what? Bila I keluar hospital, tengok kerja tu dah siap pasang dekat site. Rupanya dia yang call kilang, dia order besi, dia bayar lori and so on, dia hutang. Tak apa, ini saya punya bos kat hospital, kita hutang dulu, you bagi receipt, nanti saya pass pada saya punya bos. Dia pergi call driver, call lori, pergi pasang balik ke site, pergi orang panggil budak-budak kampung, belikan cat. Dia orang yang manage everything. Sebab kenapa? I perasan kat situ apa tahu? Bila kita heart to heart, mereka akan rasa simpati yang mereka, kerja ni pun kita biasa buat je, cuma kita tak pernah buat. Diorang akan cuba buat. You know what? Bukan satu projek. Dalam masa 7 hari tu, diorang buat 2 projek. And selepas daripada tu, diorang dah jadi terbiasa. Kalau you sudah tahu macam mana mau buat, sudah tahu siapa mau call, lori mana mau angkat and so on. Okay, tak apa bos, tak apa. You relax saja, you relax. Ini barang saya uruskan. Tak apa, ini saya bagi advance dulu 1,000. Kasih kau tim. You kepala, you kasih jaga you punya budak-budak. Kita bagi advance sedikit, lagi dia buat. Ini tak ada kira gaji ini I kira bagi I sedekah sama you advance sebab you pandai jaga you punya budak. Kat situ, you tengok kalau dalam masa 2 hari, dalam masa seminggu boleh siap 2 projek, diorang ambil masa sebenarnya satu projek tu ambil masa seminggu setengah. Dalam masa seminggu boleh siap 2 projek. Maksudnya duit masuk tu lagi laju. Maksudnya bila duit sale masuk laju, untung kita pun laju dapat lah. So kalau kita bagi sedikit extra pada mereka dan job lagi laju, why not? Kita jangan fikir untung sedikit. Kita fikir untung yang laju. Right? Tujuan dia untuk masuk, tujuan dia supaya kita dapat masuk duit cepat. Betul. Lagi-lagi kalau you manage job emergency, tiba-tiba pipe pecah, tiba-tiba pipe rosak and so on. Ini semua job emergency. Baru dapat first job, dapat lagi call, pipe pecah, dapat lagi call. Pernah dapat kan? Bertindih job, tiba-tiba dapat. Dia sangat-sangat penting kalau you punya team buat kerja laju. Tak kisahlah, tiba-tiba tak dapat call. Okey, kerja ni patut 2 jam siap. Relax lah, tak ada job. Relax, pap, lagi satu pipe pecah jalan belakang. Pressure kuat sangat sebab kat sini tengah tutup pipe. Dah pula rushing. Daripada 2 jam diorang lepak-lepak jadi 4 jam, tiba-tiba belakang pecah. Tiba-tiba belakang pula dah nak siap, dah nak siang. So jadi bekerja, trafik and so on, kerja jadi lagi lambat. So what if kerja 2 jam, jangan lengahkan, lajukan lagi. Lagi cepat siap, lagi cepat duit masuk, lagi cepat korang lepak. Tiba-tiba pap, betul-betul siap je, pap, pipe belakang pula pecah. Pressure baru pula. You lagi senang buat duit. Alright, ni ramai, ini biasa pada kilang-kilang lah, especially kilang-kilang top glove dekat kawasan Klang, Meru and so on.
I advise my contractor kat sini. Bila you main job-job emergency, you punya aim adalah bukan buat kerja cantik. You punya aim buat kerja cepat. Sebab job emergency tak perlukan kerja cantik. Kerja cantik ni lah yang sebenarnya bahaya. Sebab payment you dapat lambat juga. Ujung bulan juga dapat. Alright? So you perlukan kerja cepat. Sebab bila emergency, tiba-tiba emergency. Saya silap, emergency tu yang membuatkan you tak tidur 36 jam. Pernah jadi job sini, settle di sini, sana pula emergency. Sini settle, sana emergency. Dia jadi macam penyakit pula. So, kalau you laju buat, you dapat banyak job. Ni job emergency lah, siapa yang main job emergency. Alright. Tu soalan pertama kita dah jawab. Soalan kedua, untuk outsource. Perlu ke saya outsource kepada tim lain? Jawapannya perlu. Contoh, bulan depan open tender dalam list ada banyak ni je. Kemungkinan lah kita 100% kita boleh secure projek dalam 80,000 je. Kita expect sebulan 150. So kat situ 80,000 je boleh secure. Kat situ you kena tengok manpower you. Mampu tak you bayar sebulan dengan 80,000 punya bid. 80,000 punya sales masuk. Kalau rasa lepas, then tak payah outsource. Tapi kalau macam takut tak lepas, you better ramaikan skill man, kurangkan kongsi kong. Atau tak dapat juga, ini memang tak perlulah, tak boleh nak achieve lah target tu, then outsource. Macam mana kalau payment dia lambat? To be frank, orang yang ambil job subcon ni lah saya cakap, subcon pun, diorang pun pernah main projek, pernah je payment lambat, pernah je dibayar lambat. To be frank, mereka pun faham. Alright, Daus, takkan tak dapat lagi job lagi ni, takkan tak dapat payment lagi. Memang tak dapat, aku pun tak dapat. Kau nak tanya dia punya bos, pergi tanya manager dia, memang tak dapat langsung. Finance pun tak clear account lagi. Sebab memang normal. So benda tu memang tak perlu dirisaukan. Dan kalau ada orang bising, maksudnya mereka masih tak biasa dalam bidang construction. Alright, normal. Sebab tu job-job subcon ni Mancon lebih selamat berbanding subcon. Sebab tu Mancon relax je. Itu dia punya filosofi apa tahu? Orang kaya terus kaya. Subcon menggelabah, duit tak cukup, duit tersedak nak bayar gaji orang. Mancon, aku tak dapat duit, mana kecoh apa? Sebab Mancon tak ada overhead sangat. Admin, finance, orang yang buat documentation tender, itu je lah, management team je lah dia. Supervisor seorang, driver seorang, storekeeper seorang, itu je. Tapi kerja-kerja skill man semua subcon yang ada. It's normal. Alright. So Mancon banyak relax. Sebab kenapa? Silakan. Okay, macam outsourcing maksudnya, kalau kata kita punya financial, contohlah, saya ada satu, contoh account ada 100. So kalau saya buat pakai staff ni, so saya kena pakai dulu RM80. Betul. Jadi sekarang ni, so saya nak stickkan 100 dalam account, saya startkan kerja tu pada orang lain. Betul. Tunggu sampai saya kerja baru saya bayar. Betul. Okay. Alright. Mancon ni dia punya game apa tahu? Mancon dia punya game, duit dalam account aku jangan usik. Kalau nak bayar duit orang, tunggu duit tu sampai dulu. Sebenarnya itu disiplin financial. Alright, dalam bisnes, walaupun you own the business, kalau bulan ni you target 100,000 masuk, tiba-tiba masuk 120,000. 20,000 tu bukan gaji you. 20,000 tu tetap duit syarikat, berapa gaji you? 5,000 sebulan. Ambil dah 5,000. 20,000 you tak boleh kacau. Walaupun terlebih untung. Dan 20,000 tu invest. Maksud investment adalah you parking duit yang berlebihan. Itu investment. Bukannya, kita ada 100,000, 5% kita allocate untuk investment. Boleh, tak salah. Tapi kalau tiba-tiba cash flow tersedak, salah cara tu. Alright? Investment adalah duit lebihan daripada account. Target 100,000 aim untuk bulan ni, tiba-tiba dapat 120,000. 20,000 tu investment. Gaji you dah masuk dalam 100,000. You tak boleh kacau duit 20,000 extra tu. Sama juga dengan duit tender, duit projek. Kalau you dapat, contohlah macam kita nak secure RM100 dalam account. Alright. Kita bid, dia dah pakai dah duit dia. Kita tak ada pakai barang sangat, semua pakai subcon punya. So subcon minta, aku tahu dalam account kau ada duit. Bayar dulu gaji kita orang. Nak tunggu klien bayar lambat lah. Projek ni projek klien. Sabarlah, tunggulah klien bayar baru aku bayar kau. Dia tak boleh
dia tak boleh sailang tau. Dia kena ikut proses. Alright. Sebab to be frank, mana-manalah kalau you main game main con subcon ni dengan otak-otai, walaupun my uncle, walaupun my neighbor, they were very strict. Cik, takkan cik duit banyak, tanah banyak, ni sangkut ni Datuk tak bayar, takkan saya nak kena tunggu Datuk. Tak boleh. Kita ni bisnes sama-sama. Kau duduk dengan aku sebagai subcon, aku main con. Klien tak bayar, kau kena tunggu lah. You know? Memang itu game dia. So, tiba-tiba Datuk tak bayar, klien tu tak bayar RM13,000 lebih. Macam mana cik? Aku pun rugi RM13,000 kau, aku ada RM2,000 untung, aku pun tak dapat untung. Takkan aku nak kena keluarkan RM13,000 akaun aku bayar kau, mana boleh. So memang macam tu cara dia. So tak nak kita kena adapt lah cara tu. Tu cara tu memang, to be frank, cara ni lebih secure and tak fair untuk subcon, tetapi itu adalah normal. Siapa yang jadi main con kebiasaan untung. Sebab itulah main con ni banyak duit. Duit yang dia ada dia invest buat license. Duit yang ada dia invest untuk registration. So that dia boleh bid tender-tender ni, bukan dia buat kerja pun. Syarikat ada dia, registration ada nama dia. Dia pergi meeting, tender, bidding semua nama dia. Dia yang pergi. Tapi yang buat kerja sebenarnya subcon. Ini sebenarnya, ini nama dia sistem. Ini nama dia team allocation, team management, system, automation, so on. Normal. Okay. Alright. So, terjawab tiga-tiga soalan? Ya. Okay. So, I give you about, kita nak tunggu Isyak. So, bolehlah jawab lagi satu soalan kalau ada satu soalan lagi. Okay, mana? Okey, tak ada soalan. Alamak, tak ada lagi. Mana saya Tak apa. mana tulis? It's okay. Alright. So, to be frank, dia macam ni tau. Bila ini mungkin boleh advise you satu benda lah. Bila you ada main game subcon, main con, memang normally you akan, siapa yang nak jadi subcon, kawan-kawan ada ni. To be frank, kalau boleh subcon ni jangan kawan-kawan. Kawan-kawan ni kira last soldier you lah. Sebab kadang-kadang bila main emergency, subcon ni adalah orang yang you tak kenal. Itu sepatutnya jadi subcon. So bila ada kelewatan payment, dia tak hard feeling sangat. Kalau dia nak bertekak pun, nak bergaduh pun, you tak rasa sangat. Sebab kenapa you tak rasa sangat? Kalau you terasa, dia akan kacau you punya fokus untuk next project. Itu bahaya. Kalau kawan-kawan, saudara ni kacau gila. Sebab alamak, sebersalah pula aku dengan adik ipar aku ni. Alamak, sebersalah pula aku dengan kawan baik aku ni. Itu sebersalah yang buatkan you tak fokus, pertama. Nombor dua, sebab sebersalah tu you keluarkan duit peribadi bayar. Padahal klien lambat bayar, end up langsung tak bayar. Tapi duit dia dah secure, you yang rugi. Itu salah negatif you punya account. Right? Sebab tu kita tak boleh korek duit syarikat, duit individu. Alright? So kalau nak cari subcon, my advice, Google cari orang yang you tak kenal. Mungkin dalam you punya kawasan tetapi you tak kenal. Itu adalah subcon terbaik. Sebab kalau dia tak puas hati pun, ya, ini cara subcon. Ini memang game dia. Kalau you ambil family members, inner circle, kawan-kawan, ya, you akan rasa serba salah. Itu bahaya. Macam you ada masalah, you gaduh dekat office ni, tetapi you cerita dekat atas katil dengan wife. Pula nak tidur ni, aduh, sabuk kepala lah, mamat ni dia boleh pula ni semua, you cerita dekat you punya wife. It's not good. Sebab dalam waktu nak tidur, dalam rumah, dengan orang yang tak sepatutnya you cerita, it's not good. Alright? Masalah bisnes, settle kat office. Kat rumah. Even masalah rumah tangga pun tak boleh bawa kat office. Alright? So, you kena professional. Kalau orang tu nak bertekak apa, dia professional lah. Aku pun tak dapat duit. So, kau pun kena tunggu. Aku memang berduit, tapi duit tu tak dapat, aku tak boleh release duit tu. So, you kena clarify lah dengan dia. Tapi cara ni normally akan bergaduh, akan bertekak, sebab tu you perlukan agreement. Yang kedua, my advice pertama, jangan guna pakai orang terdekat. Yang kedua adalah agreement. Wajib ada agreement. Alright? Sebab worst case scenario lah, andai katalah bertekak, bergaduh, dah angkat besi, dah angkat parang, so whatever. Tak apa. Jadilah, aku tak nak gaduh-gaduh, jom kita cerita kat balai.
Alright? Cerita kat balai, apa yang berlaku kat balai? Akan ada seorang inspektor atau superintendent yang akan handle kes tu. Okey, sekarang apa yang you tak puas hati sama dengan barang? Oh, ni Firdaus ni tak bayar hutang. Okey, Firdaus, kenapa you tak bayar hutang? Okey, ini adalah perjanjian, ini adalah tender and so on. Tuan ni memang buat kerja dengan saya. Kita ada agreement, cumanya klien masih tak bayar. So, saya tak bolehlah nak bayar walaupun saya berduit. Betul. So, tuan kenalah sabar. Tuan kakak parang nak saya, tuan boleh dakwa sebenarnya. Itu yang berlaku kat balai polis. You tak salah. Cuma you tak dapat duit you lagi. So, that's why pentingnya agreement. Sebab agreement tu yang you akan tunjukkan kepada polis. Sebab kenapa saya bercakap begini, saya pernah melalui kes tu sampai ke balai. End up, dia akan duduk, seorang pegawai, mana si tak puas hati dengan mana diri you. So, dia akan bincang, okay, sekarang nak gaduh depan saya. Nak gaduh apa? Right? Dia tak perlu takut pun sebenarnya. That's normal. Kita dah go through banyak lah. Orang tak bayar 380,000, ada orang tak bayar 970,000. Memang gila, dekat 1 juta tak bayar, mana tak angkat barang semua. Memang gaduh lah. Tapi itulah cara dia sebenarnya. Kita dah go through dah proses tu. Dah maki-maki yang muda, maki yang tua, nak bergaduh yang whatever. End up, jangan risau. Kalau nak bergaduh, panggil dia elok, kita serotok. Kalau tak boleh serotok, jomlah kita cerita kat balai je. Supaya bila cerita kat balai, you ada pihak lain yang akan backup you. Macam mana nak backup dengan adanya agreement tu. Alright, so no need to worry lah, insyaAllah. Okay, silakan. Okay, macam saya punya video ni, saya ada tim. Kadang-kadang bila tim tu ada masalah di tapak, dia akan berlarutan sampai ke malam. So perlukah saya sebagai seorang bos pergi ke tapak, tengok keadaan situasi. Lepas tu perlukah saya membantu dia orang buat kerja ataupun saya just support moral pada dia orang dengan kehadiran saya kat situ? Alright. To be frank, kalau bos turun padang pegang cangkul, saya cakap pegang cangkul, pekerja akan mudah nak dengar cakap you in case worst case scenario. Contohnya macam, alamak gaji lambat ni, boleh tak korang tunggu dulu. Benda tu diorang boleh tunggu kalau you sama-sama pegang cangkul. Okey, tetapi kebiasaannya bos takkan pegang cangkul. At least turun padang, alamak kerja lambat kenapa itulah tadi tengah-tengah buat ni hujan lah bos, tak boleh nak buat apa, air bertakung. Kita pam bertakung lagi. Kita pula faham. Dah makan belum? Bahkan aku belikan makanan. Sebenarnya you tunjuk rasa caring you. Duit rokok ada tak? Rokok. Okey, rokok ada, makan ada. Apa lagi tak ada? Air ada. Okey, apa lagi kau nak? Nak aiskrim? So belanja. Okey, belanja. So you tunjukkan tanda tu ada big medal kat situ. Right? Okay, so you kena tunjukkan rasa you punya EI, emotional intelligence. You kena bagi feel kat mereka ni. Okay? Okay. Dah. Alright. So, boleh terjawab semua Tuan Firdaus? Alright. So, I wish these 4 questions ni dapat membantu you untuk sustain your business and so on, so that insyaAllah slowly lah. To be frank, construction ni, I believe you dalam bidang construction ni, tapi construction adalah bidang yang sebenarnya paling serabut. Saya tak? Betul. Alright, sebab kenapa? Nak tahu tak? Sebab dia sebenarnya bukan bidang construction lah. Lagi banyak duit business tu berlangsung, lagi pening kepala. Tak percaya, tanyalah founder-founder kosmetik atau chef atau orang yang buat logistik company. Lagi banyak numbers of money, lagi pening kepala. Sebab tu I believe in myself. Kenapa you buat business? To be frank, bila I do coaching, I do training, I tak expect macam Najib Asadok, I tak expect macam Dr. Azizan, I tak expect that way. Sebab kenapa? I know the load work lagi besar, pressure lagi besar. I don't expect that. I expect I'm doing business for money freedom and time freedom. Kenapa I nak mengejar benda yang macam tu? I tahu duit banyak. Tapi kalau you boleh sakit jantung sebab benda tu, kenapa you nak mengejar, you know? So you ikut kemampuan you. My happiness is based on like, kalau aku dapat 25,000 passive income sebulan, should be enough lah. Lepas lah bayar budak sekolah, you nak belanja, pergi melancong sikit. Duit mungkinlah tak banyak mana, tapi you tak rush. That's my happiness. I define that. Alright? Tapi kalau cakap, okay lah, bulan ni nak pergi haji lah 2 kali, contoh. Okay, jom kita struggle. So, tahun tu je lah struggle. Right? So, okay, Tuan Firdaus. Okay. Alright. So, I wish to see you soon, insyaAllah.
Alright, so hopefully dapat membantu saya sini, alright, and dapat grow your business insyaAllah. Thank you coach. Alright, kirim salam dekat Puan Anim. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.